Apa foto yang awak cari tu? Dah, ada juga yang menarik. Apa yang menariknya? Sebenarnya, berbudi bahasa dan beradab sopan ni bukan setakat amalan saja, malah sudah menjadi identiti masyarakat Malaysia. Maksudnya? Maksudnya, orang luar atau pelancong asing mengenali Malaysia oleh kerana masyarakatnya yang berbudi bahasa, saling tolong-menolong dan tidak mementingkan diri sendiri. Kalau macam tu, baguslah. Lagipun, kita memang disarankan untuk sentiasa bertolak ansur sesama kita pada setiap masa. Kesopanan dan kesusilaan salah satu daripada rukun negara kita. Atas dasar ini jugalah kita mesti sentiasa menjaga keharmonian kita semua. Sebenarnya adat sopan ni sangat luas pengertiannya. Kalau dilihat dari diri kita sendiri, kita sudah diajar oleh ibu bapa kita untuk sentiasa bersopan santun apabila bercakap dengan orang yang lebih tua. Kalau kita berjalan di hadapan mereka, kita hendaklah membongkokkan sedikit badan kita. Kalau kita berjumpa dengan mereka, kita hendaklah terlebih dahulu menghulurkan tangan bersalaman dengan mereka. Dan banyak lagi. Kalau kita dan kawan-kawan, Kalau kita berbual-bual dengan kawan-kawan, kita hendaklah menggunakan pertuturan yang baik-baik. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang kesat, tidak boleh mengejek kawan-kawan kita dan tidak boleh memanggil kawan kita dengan nama-nama yang tidak baik. Banyak sebenarnya kalau kita hendak bercerita tentang adat sopan ni. yelah Kak Nadia, saya pun setuju. Apa yang kamu setuju? Kamu bukan tahu apa-apa. Hafiz, ini salah satu contoh pelakuan kurang beradab. Kita tidak boleh memperlekeh-lekehkan kawan kita, walaupun untuk tujuan bergurau. Manalah tahu gurauan kita tu mungkin akan membuatkan kawan kita kecil hati. Saya minta maaf Jun, saya janji saya takkan buat lagi. Okey, apa kata kita tengok dulu sketsa kita kali ni. Nak? Episod kali ini mengisahkan Halim telah diminta oleh ibunya untuk membeli rempah di kedai runcit berhampiran dengan rumahnya. Dia telah mengajak rakannya Syarul untuk menemankan dia pergi ke kedai tersebut. Lim, awak tak letak basikal tu elok ke? Biar lagi pun sekejap ke. Salahnya ganggu jalan orang lain lah. Kalau awak nak, awak betulkan sini. Saya nak cepat pergi dulu. Syarul membetulkan kedudukan basikal Halim. Dia hanya menggelengkan kepalanya sahaja, tanda tidak setuju dengan perbuatan Halim. Lim, kotak rempah tu jatuh. Habis bersepah. Biarlah, bukan saya buat. Saya ingat boleh awak angkat balik. Payah, saya cepatlah. Apa ni? RM1. Setelah bertanya harga kepada pekedai tersebut dengan suara yang kasar, Halim membayar harga rempah tersebut dan terus keluar dari kedai. Sementara itu, Syarul berada di bahagian dalam kedai tersebut sedang mengemas paket-paket rempah yang telah jatuh ke lantai disebabkan oleh Halim. Selamat. Kemas rempah tadi. Kerja diorang kan ada. Kenapa saya kena buat? Tak baik, Lim. Kita yang salah. Kita kenalah bertanggungjawab. Lagipun, bukannya susah sangat. Di sekolah, kan cikgu mengajar kita tentang adat sopan. Inilah masa yang nak buat. Semenjak kejadian tersebut,
Halim mula menyedari perbuatannya selama ini adalah tidak sopan. Dia berazam pada dirinya sendiri untuk menjadi seorang yang bersopan santun dan menjaga adab-adab dalam kehidupannya. Ada apa-apa komen? Kalau daripada apa yang kita belajar, pada awalnya, Halim menunjukkan sikap yang kurang beradab apabila dia tidak meletakkan basukannya di tempat yang sepatutnya. Sikap dia yang tidak bertanggungjawab di atas perbuatannya juga tidak sepatutnya dilakukan. Saya rasa rakannya Syarul telah menunjukkan adab sosial yang baik. Apa kata kita imbas kembali babak-babak dalam drama tadi sebelum kita kembali bersama tokoh kita kali ini. Lim, awak tak letak basikal elok ke? Biar lagi pun sekejap je. Salahnya ganggu jalan orang lain lah. Kalau awak nak, awak betulkan sini. Saya dah cepat pergi dulu. Lim, kau tak rempah tu jatuh. Habis bersepah. Biarlah, bukan saya buat. Saya ingat boleh awak angkat balik. Payah, saya cepatlah. Apa ni? Kerja diorang kan ada, kenapa saya kena buat? Tak baik, Lim. Kita yang salah. Kita kenalah bertanggungjawab. Lagipun, bukannya susah sangat. Di sekolah, kan cikgu mengajar kita tentang adab sopan. Inilah masa yang nak buat. Baiklah adik-adik, hari ini kita ada seorang tokoh yang tidak asing lagi kepada kita, iaitu Tuan Haji Hushim bin Haji Saleh, yang akan bersoal jawab dengan kita mengenai berbudi bahasa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Adik-adik apa khabar Khabar baik. Kami di sini ingin menemu ramah Tuan Haji mengenai adab sopan. Boleh. Apa soalan ni? Minta maaf Tuan Haji, soalan saya yang pertama ialah, apakah sebenarnya maksud perlakuan adab sopan? Perlakuan adab sopan sebenarnya hidup kita ni kita perlu kepada kata orang hidup berbudi bahasa. Hormat menghormati kepada orang yang lebih tua. Kalau kat sekolah tu kita hormat kepada ayah, kat sekolah kita hormat kepada cikgu, kepada kata orang ibu bapa dan sebagainya, dan juga kawan-kawan Jadi rasa hormat ini biasanya timbul apabila adanya kata orang tu kita rasa sayang kita rasa misalnya bagaimana kita menghargai jasa-jasa orang yang lebih tua daripada kita. Jadi rasa hormat ini timbul
dalam diri seseorang itu ialah melalui dasar dan juga didikan yang diberi oleh orang yang terdahulu daripada kita. Contoh cikgu-cikgu sekolah, ibu bapa, abang-abang kita, kakak-kakak kita, atuk nenek kita dan sebagainya, dan juga masyarakat kita. Banyak perkara lah yang mendidik kita supaya menjadi seorang yang beradab sopan. Kerana pelakuan dan adab sopan ni penting. Orang pandang kita bukan kerana mungkin rupa paras kita ataupun kedudukan kita, pangkat kita dan sebagainya, tetapi yang penting ialah dari segi adab sopan kita. Contoh macam mana kita misalnya menghormati ibu dan ayah kita, menghormati misalnya cikgu-cikgu kita. Kalau kita lalu depan cikgu misalnya, kita bongkok sikit, lalu depan mak bapak, depan orang tua, kita bongkok sikit. Tak adalah kita berlari ke, ataupun kita misalnya buat dalam bentuk misalnya buat bising ke dan sebagainya. Ataupun kalau orang tua-tua tengah bercakap, ibu ayah kita ataupun ada tetamu, maka kita hendaklah diam. Jangan kita bercakap banyak dan sebagainya depan tetamu kita, dan kita mungkin merengek-rengek lah, minta itu, minta ini bila ibu bapa kita ada kat rumah ataupun dengan tetamu. Jadi kalau boleh, kita hendaklah ada rasa hormat dan juga adab sopan kat sini. Dan seterusnya, kalau misalnya kita lihat bagaimana kita di meja makan. Kalau di meja makan tu, kalau nak makan, kita biarkan orang tua dulu ambil makanan kita. Jangan kita mendahului orang-orang tua ni. Contoh cikgu-cikgu ke, ataupun misalnya ibu bapa kita ke, ataupun siapa-siapa yang lebih tua daripada kita. Kita adalah mendahulukan orang-orang yang lebih tua. Ini sebenarnya itu yang dimaksudkan dengan adab sopan. Begitu juga misalnya kalau dalam setengah-setengah masyarakat, misalnya kalau orang Melayu, misalnya kalau makan tu kita dengan doa dulu. Kalau dengan bangsa Cina misalnya, kalau makan dia tak suka misalnya orang bercakap kuat-kuat. India macam tu juga, saling hormat, menghormati. Dan kalau boleh masa tengah makan tu, kita ambil lauk dan sebagainya, kita bagi pada orang yang lebih tua, ayah kita, nenek kita. Atau mungkin kalau nenek kita dah tak mampu lagi nak menyuap, kita yang suapkan nenek kita. Itu ialah dipanggil adab sopan. Mana bagaimana kita melakukan ini dengan secara suka hati ataupun sukarela saja, bukan dengan cara paksa ataupun dibuat-buat. Itu penting. Dan begitu juga misalnya kita sebagai seorang anak murid di sekolah, kita adab kita belajar dengan cikgu. Kita hormat cikgu kita. Sebab ilmu yang diberikan oleh cikgu tu, barakah atau berkat tu, ataupun kita kata memberi satu kesan yang mendalam kepada anak muridnya apabila ilmu itu berkat. Ataupun cikgu bagi itu, maknanya kita berterima kasih kepada cikgu. Lepas cikgu mengajar, kita terima kasih kepada dia dan sebagainya. Jadi ini semua anak-anak perlu kita ambil kira dalam proses kehidupan kita hari, dan ini dan dimasukkan dengan adab sopan. Begitu juga misalnya kita adab sesama rakan. Kita jangan sekali-kali dengan rakan-rakan kita dan sebagainya kita bercakap kotor atau maki hamun kawan kita. Kita hormat dia, kawan kita tu. Kita jangan sekali-kali misalnya mengumpat, mencaci ataupun mengeji kawan-kawan kita, ataupun kita memalukan kawan-kawan kita di khalayak ramai, ataupun kita misalnya merendah-rendahkan martabat kawan kita di khalayak ramai. Jadi ini semua ialah adab sopan yang perlu kita jaga. Kita hendaklah sentiasa hormat, kita hendaklah sentiasa pandang mulia pada kawan-kawan kita. Satu lagi ialah beradab kepada tetamu-tetamu kita. Kalau datang rumah kita, kita layan dengan baik, kita hormat dia dan sebagainya. Jangan kita rasa sombong, bangga diri pada tetamu kita dan sebagainya. Jadi kita hendaklah kesimpulan di sini, kita hendaklah sentiasa ada kata orang tu adab sopan dan tingkah laku dan berbudi bahasa memang ditanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak kira kita orang Melayu ke, orang Cina, orang India, kita sangat sanjung kepada individu-individu yang mempunyai budi bahasa yang baik. Mengapakah beradab sopan perlu dijadikan budaya? Ada kaitan antara adab sopan dengan kecemerlangan seorang murid. Anak-anak boleh tengok kat sekolah. Kadang-kadang kita tengok kat sekolah, kawan-kawan kita yang mempunyai adab sopan yang bagus dan sebagainya, biasa dia belajar pun cemerlang. Nampak tak tu? Sebab biasanya kalau adab sopan yang mulia, yang baik ini, cikgu-cikgu pun sayang kat sekolah, kawan-kawan pun sayang, semua orang sayang. Ini kita tak boleh nafikan dari sisi psikologi manusia. Kalau kita misalnya beradab sopan, kita hormat kawan kita, kita misalnya seorang pelajar yang berdisiplin, berhemah tinggi. Contoh kat sekolah, kita suka tolong cikgu kita suka tolong kawan kita, semua orang suka. Jadi bila semua orang suka, semua orang misalnya memandang kita sebagai orang yang berhemah, berbudi bahasa, jadi kita dengan sendiri dari sisi psikologi, dia akan menaikkan kita punya keyakinan diri, kita punya self esteem. Ini semua akan naik dan kita akan ada jati diri. Nampak tu? Jadi ini semua akan berkait rapat dengan
kecemerlangan akademik. Bila kita dah ada jati diri, kita dah ada rasa kita tahu tentang harga diri kita, maka kita boleh beri tumpu pada pelajaran yang dengan lebih cemerlang lagi. Ini Dan semasa belajar misalnya kita hormat cikgu, tak buat bising dalam kelas, tak kacau kawan, cocok puk kawan ke, kacau sana kacau sini. Jadi kita pelajar yang berdisiplin dalam kelas, dengar cikgu cakap. Sebab dari sisi psikologi, kalau kita dalam kelas cikgu mengajar, kita mendengar 70% ilmu yang cikgu ajar tu kita akan dapati. Tapi kalau kita main-main, kita misalnya tak fokus dan sebagainya, cikgu marah kat kita, cikgu hilang tumpuan, dan cikgu pun akan melihat kita sebagai pelajar yang tidak sopan, dan akhirnya kita mempelajari sesuatu yang tidak berkat daripada cikgu kita. Tapi kalau kita misalnya dengar dengan taat, dengan tekun, pegang pen, pegang kertas, dengar cikgu, bila cikgu tanya soalan kita jawab dan sebagainya, kita dapat ilmu yang berkat. Itu penting tuan anak-anak. Dan seterusnya, kita naklah menghormati kawan-kawan kita. Kalau misalnya kita di sekolah, kita jangan kedekut ilmu kita. Kita naklah saling misalnya membantu kawan-kawan kita. Kalau kawan-kawan kita lemah, kita ajar dia. Kawan-kawan kita lemah misalnya mata pelajaran matematik, dia minta tolong pada kita, kita adalah jangan kedekut, kita ajar dia. Ini juga ialah adab sopan, yang mana kita jangan sekali-kali kita rasa kedekut ilmu, kita rasa sombong, kita rasa bongkak, tak nak tolong kawan-kawan kita dan sebagainya. Kerana dalam hidup bermasyarakat, bersosial, kita hendaklah sentiasa ada perasaan kata orang tu ingin tolong-menolong dan sebagainya, rasa hormat, menghormati. Dan ini semua akan memberi kesan kepada kehidupan kita, dan dia akan pergi kepada kecemerlangan akademik. Orang yang cemerlang akademik biasanya dia akan mempunyai budi bahasa yang baik, mempunyai sopan santun, hormat orang tua, hormat bapa-bapa. Ini saya cakap terang lah. Saya pun sebagai seorang kaunselor, sebagai pensyarah di universiti, dan sebagai pernah jadi cikgu sekolah. Biasa kalau pelajar cemerlang, dia punya budi bahasa memang tip-topnya. Jadi memang ada hubungan antara kecemerlangan seseorang murid dengan adab sopan. Jadi anak-anak semua, kalau boleh kita jadilah seorang anak murid yang bersopan santun di sekolah. Apakah kaitan beradab sopan dengan kecemerlangan seorang murid? Sebenarnya adab sopan ni sangat penting. Saya rasa semua masyarakat dan semua bangsa. Kita di Malaysia, kita berbagai kaum. Kita ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, dan ini telah terbukti. Bukan kita hanya cakap-cakap omong-omong kosong. Maknanya dasar-dasar kerajaan kita nak wujudkan perpaduan kaum, yang mana kita ada misalnya berbagai-bagai budaya dan sebagainya. Contoh misalnya, kita ambil contoh bagaimana kita misalnya menyambut sambutan-sambutan Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, kita selalu sambut bersama-sama. Dan kita dapati bahawa di sini kita sebagai warga negara Malaysia ni, kita menghormati antara sama lain. Kalau kita hidup bermasyarakat, kita hormat jiran kita. Kalau kita jiran kita Cina, kita hormat dia. Kalau hari raya, kita bagi dia ketupat, kita bagi dia lemang dan sebagainya. Bila hari raya dia bagi kita limau. Ataupun orang Hindu misalnya, dia hari raya di Bali, dia bagi kita misalnya tosi lah, kita bagi ayam lah, macam-macam lah. Kita pun sama-sama lah. Jadi ini kita nampak bahawa dari segi untuk melahirkan insan yang menghormati antara satu sama lain ni, kita naklah ada satu, kata orang tu, rasa hormat menghormati. Dan ini kalau boleh kita jadikan sebagai satu budaya yang sangat baik dalam negara kita. Dan inilah yang menyebabkan negara kita ni menjadi satu negara yang aman damai. Bukan senang untuk memupuk perpaduan kaum. Tapi bila kita tengok ada berbagai kaum dalam negara kita, dan kita ni saling hormat menghormati, dan kita hidup dalam keadaan makmur, ni kata-kata di sekolah adik-adik kan, anak-anak kan, ada kawan-kawan kita, kawan Cina, kawan India tu tak adik-adik kan, kawan Melayu. Kadang hari raya puasa kita pergi rumah orang Melayu, hari raya Cina kita pergi rumah kawan-kawan kita Cina tu tak India dan sebagainya. Jadi ini cukup cantik lah, cukup harmoni kata orang tu dalam kehidupan kita negara Malaysia, dan kita patut bersyukur. Sebagai warga Malaysia, kita ada berbagai kaum, kita ada misalnya budaya, dan kita ada saling hormat menghormati, dan kita hidup dalam keadaan makmur. Makmur, kita tengok negara kita, tidak ada apa-apa kita rasa takut nak keluar pukul 12 malam, pukul 1 pagi. Sebab adik-adik semua yang ada kat sekolah ni, kalau dapat memupuk suasana budaya hormat menghormati ni, maka kita akan hidup satu masyarakat yang makmur dan damai, dan insya-Allah benda ni akan berkekalan. Dan apa yang penting kata orang tu, dia punya intipati dia ialah saling hormat menghormati, iaitu tentang adat resam kaum lain, agama orang kita hormat, kita hormat budaya kaum lain. Orang Melayu hormat budaya orang Cina, orang India, orang Cina hormat budaya orang Melayu, hormat budaya misalnya dari segi adat resam, sesuatu kaum, perayaan. Ini yang menyebabkan kita hari ini makmur, kita aman damai.
Sebab kita saling hormat menghormati. Kadang-kadang saya pun rasa seronok lah bila tengok adik-adik semua kat sekolah tanpa mengira kaum dan sebagainya, berkawan, berlari-lari, bergurau senda, dan saya pun rasa, dan saya pun macam dulu masa sekolah Jadi kalau boleh kita dapat kekalkan suasana ini. Kita tak ada rasa kau Cina, kau India, kau Melayu, tak ada. Kita kalau boleh, kita warga negara Malaysia. Kita jadi warga negara Malaysia yang hidup aman makmur, damai, dan kita dapat masa satu hari nanti adik-adik lah akan menjadi pemimpin negara dan akan mewarisi kepimpinan yang kita sayang ini. Jadi kalau boleh kita wujudkan satu keadaan hidup yang makmur dalam negara kita, dan kita hendaklah sentiasa hormat menghormati, dan yang penting di sini ialah ada rasa sayang menyayangi, hormat menghormati, dan saling misalnya memberi kerjasama antara satu kaum dengan satu kaum yang lain. InsyaAllah kita akan hidup satu keluarga dalam negara Malaysia yang makmur ini.